Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebenarnya ni video kedua kita buat pada hari ni ya. Video pertama mengenai sadiran pepawitan dan inilah video kedua kita pada hari yang sama kita buat sekaligus mengenai bekalan air di kebun. punca air di kebun. Tapi sebelum itu ya, kepada sahabat-sahabat yang masih lagi belum subscribe Tok Lan Channel, bolehlah membantu kami dengan menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi. Jangan malas tekan, tekan je, free, tidak kena bayar. Okey, sebagai tanda sokongan dan supaya kita sama-sama dapat berkongsi ilmu penanaman durian. Di kebun saya, kalau tuan-tuan yang dah mengikuti Tok Lan Channel ni daripada awal ataupun dah lama ikuti, dah tahu saya tidak ada lagi sistem saliran yang sempurna. Itu yang pertama. Sistem pengairan yang sempurna. Itu yang pertama. Kita tidak ada lagi cara menyiram air yang sempurna. Mula-mula dulu saya angkat dengan baldi kan, kita ada air hujan dalam tong-tong biru je. Lepas tu selepas pada awal tahun hari tu, pada musim kemarau dalam bulan 3 saya rasa, kita gali telaga. Itu belakang saya telaga tu kan. Itu punca air kita dan saya pun tarik menggunakan hose, menggunakan pump power spray tu. So kita siram pokok kita satu. Dan baru-baru ni apabila lawatan daripada pegawai pertanian untuk membuat sistem pengairan di kebun saya, salah satu isunya ialah kita takut punca air kita tak cukup. Punca air kita tak cukup. Jadi hari ni sempena dengan kita buat parit, saya akan juga gali kolam. Kita akan cuba buat kolam kawasan ni, kolam air lah, sebagai punca ataupun tadahan air kita. Dan saya harap adalah mata air kat bawah ni, sebab dia punya jalur ni sama jalur dengan kita punya telaga kat sana. Maknanya kawasan yang sama. Kawasan ni memang agak rendah dan kemungkinan akan adalah mata air di bawah ni. Kalau tak ada pun, kita harap air hujan dan sebagainya akan mampu. Kita akan gali mungkin dalam 10 kaki dalam ke, akan mampu kita buat kolam ni. Kita tengok macam mana nanti, sebagai simpanan air kita, sebagai punca simpanan air kita, supaya apabila musim kemarau nanti cukup air kita untuk menyiram. Sebab kita kena standby, pokok kita bila besar nanti akan perlukan lebih banyak air. Untuk pembesaran dan juga untuk pembuahan pokok. Okey, jadi selepas ini kita akan tunjukkan proses membuat kolam kita. InsyaAllah lah kita akan dapat punca air yang lebih baik untuk pokok-pokok kita. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, kalau ada modal, kalau ada kemampuan, daripada awal tu fikir punca air. Jangan ikut macam saya. Saya memang buat tanam pokok ni sikit-sikit. Dah hampir 2 tahun dah ni, baru siap semua pokok. Jadi pokok-pokok kita yang besar ni, alhamdulillah kawasan ni hujan pun tak saya tanam sentiasa ada. Jadi saya berharap pada air hujan 100% sebenarnya. Lepas tu kita campur dengan air telaga tu, dan sekarang ni kita tambah dengan air kolam. Dan insyaAllah akan datang kita akan pasang sistem yang lebih sistematik untuk menyiram pokok-pokok kita. Kita tengok macam mana buat kolam.
siaplah kolam kita. Saya rasa dia punya lebar dia lebih kurang dalam 30 kaki kali 20 kaki, lebih kurang macam itulah. Kedalaman dia sebab kita gunakan backhoe kan, jadi dia punya tak boleh nak pergi dalam sangat. Saya rasa dalam 7 ke 8 kaki dalam, dan alhamdulillah lah kita jumpa mata air dah. Adalah mata air kecil tu. Cuba kita tengok setakat mana lah. InsyaAllah dia akan jadi kolam tadahan air kita, sama ada hujan ke apa ke, untuk sistem pengairan kita. Semakin maju kebun kita kan. Itu yang kita nak. Kalau tuan-tuan ada modal, ada duit yang banyak dan sebagainya, jangan tiru saya buat pada awal-awal. Saya ni sebab saya buat berdikit-dikit, orang kata kan, kita buat sikit-sikit. Walaupun agak susah sikit dan cerewet, tapi alhamdulillah lah, dari semasa ke semasa kita tambah baik kebun kita. InsyaAllah dia akan mendatangkan hasil yang baik juga kepada kita satu hari nanti. Ini hari esoknya, kita sambung. Maknanya pagi semalam kita dah buat, kita seperti video yang kita tengok tadi, kita buat kolam kita. Jadi inilah hasil dia. Semalam kita buat, kita nampak ya mata air pada peringkat mungkin dalam kedalaman 6 ataupun 7 kaki. Setakat tu je lah yang kita boleh galinya. Lepas tu hari ni saya datang nak pastikan air tu naik lah. Jadi jom kita tengok Saya rasa ada dalam 2 hingga 3 kaki ada ni kedalaman dia. InsyaAllah lah kalau lepas ni kalau hujan, mungkin paras air akan naik lagi, dan dia akan dapat kekal lah pada ketinggian tu. Sebab kolam ni pun baru kan, jadi dia punya air pun mungkin tak stabil. Tapi saya percayalah, sebab tanpa hujan pun dia dah dapat dalam 2 hingga 3 kaki kedalaman dia. InsyaAllah lah kita boleh jadikan ni sebagai kolam tadahan air kita, dan juga sebagai punca air kepada kebun ni lah, untuk waktu ni dan juga untuk akan datang. So kita ada 2 punca utama sekarang ni, iaitu satu telaga yang kat ujung tu, dan satu lagi ialah kolam kita. Kalau ada rezeki insyaAllah lah kita letak ikan lah. Mungkin saya akan letak ikan tilapia, biasanya mudah. Kita akan kongsikan nanti. Untuk setakat ni itu dulu perkongsian kita mengenai persediaan saya untuk air untuk kebun kita yang selama ni tak pernah lagi mendapat kemewahan air. Jadi kita bagi dia sikit-sikit, insyaAllah kebun kita, pokok kita akan menjadi lebih subur dengan adanya punca air yang stabil dan cukup. Sekian, Assalamualaikum, bye bye.